Tuan Syahrizan bin Johan, Yang Berhormat Bangi, silakan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sebelum saya mulakan, saya cuma nak rakamkan ucapan tahniah buat atlet-atlet kita, atlet-atlet e-sports yang telah menyumbang 2 pingat dalam Asian Games yang baru-baru ini berlangsung dalam acara Arena of Valor dan juga Dota 2. Soalan saya adalah soalan nombor 9. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Untuk Yang di-Pertua. Bangi minta Menteri Belia dan Sukan menyatakan langkah-langkah kementerian untuk memberi sokongan kepada pembangunan e-sukan e-sports di peringkat akar umbi tempatan, daerah dan negeri bagi mencongkil dan memupuk bakat baru dalam sukan tersebut. Jadi Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, pada tahun 2019, Kementerian Belia dan Sukan telah membangunkan Pelan Strategik Pembangunan Sukan Elektronik yang menggariskan 24 objektif strategik, manakala sebagai sokongan pada pelan berkenaan, Kementerian ini pada tahun Jun 2023 turut telah melancarkan garis panduan pembangunan sukan elektronik kebangsaan atau NESDEC dengan 6 teras utamanya. Antara lain adalah pengurusan kontrak kepada pemain, teras 2 tadbir urus dalam penganjuran acara, teras 3 pemantauan dan perlindungan kepada kanak-kanak, teras 4 kod tata kelakuan dan etika, teras 5 laluan kerjaya dan teras 6 aplikasi sains dan perubatan sukan dalam sukan elektronik. Garis panduan ini bermatlamat untuk membantu semua penggiat e-sukan termasuk atlet, penganjur, pertubuhan, publisher dan developer untuk memastikan kemajuan dan kawal selia yang lebih baik. Kementerian juga akan memastikan bahawa garis panduan ini sentiasa diteliti dan diperkemas dari masa ke semasa. Selain demikian, Kementerian turut sejak 2022 telah membangunkan e-sports integrated hub di Puchong, Selangor yang berfungsi untuk menyokong pertumbuhan ekosistem e-sukan di Malaysia, menerusi penyediaan ruang kejohanan dan juga acara pusat latihan untuk pemain profesional dan amatur, sebuah hub jaringan untuk pihak berkepentingan industri dan sebagai hub utama untuk pelbagai program pembangunan profesional dan kapasiti. Kementerian Belia dan Sukan turut mengambil inisiatif untuk menganjurkan libat urus bersama dengan penggiat e-sukan pada 25 September 2023 yang lepas untuk mendapatkan pandangan dan meneliti usaha lanjut yang boleh dilaksanakan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor tersebut. Di samping itu, Kementerian turut telah mengambil langkah membangunkan dan menaik taraf 13 e-sport studio yang memberi manfaat pada 13 persatuan e-sukan negeri di seluruh negara. Penyediaan infrastruktur di setiap negeri ini mampu untuk meningkatkan perkembangan e-sukan melalui penganjuran di peringkat tempatan dan sebagai studio produksi untuk penganjuran kejohanan dalam talian. E-sport studio ini turut menjadi pusat latihan bagi atlet e-sukan negeri yang menyertai Tamasya Sukan Malaysia atau SUKMA. Bagi memastikan persiapan atlet e-sukan negara yang bertanding di kejohanan antarabangsa dan regional ataupun tempatan berjalan lancar, KBS telah membangunkan juga sebuah pusat latihan kebangsaan di Majlis Sukan Negara Bukit Jalil, MSN. Dalam usaha untuk mengetengahkan bakat-bakat baru, KBS dengan kerjasama Persatuan Sukan Elektronik Malaysia turut menganjurkan Malaysia Esports League MEL dan Malaysia Esports Championship MEC yang telah memasuki edisi ketiga penganjurannya pada tahun ini. MEL secara khususnya turut melibatkan liga di peringkat negeri dengan kerjasama Persatuan Sukan Elektronik Negeri. Kejohanan ini merupakan platform kompetitif sebagai persediaan individu atau pasukan sebelum menyertai kejohanan profesional dan antarabangsa. Sebagai usaha untuk memekasakan pula penglibatan golongan wanita dalam e-sukan, kementerian ini turut telah menganjurkan kejohanan khusus buat kaum wanita iaitu My Ladies PUBG Mobile Championship. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, Kementerian Belia dan Sukan pada masa ini sedang berusaha untuk mewujudkan anugerah khas kepada penggiat e-sukan sebagai penghargaan dan pengiktirafan untuk mereka yang telah mengharumkan nama negara dan membangunkan ekosistem sukan elektronik di Malaysia. Soalan tambahan Yang Berhormat. Terima kasih YB Menteri atas jawapan tersebut. Saya sendiri sebagai seorang gamer, saya teruja dengan topik ini. Cuma saya bukan competitive gamer, lebih kepada single player. Jadi seperti yang telah saya nyatakan tadi, kita tahu bahawa pada Sukan Asia yang baru-baru berlangsung, e-sports telah menyumbang 2 pingat kepada kita, 1 pingat perak, 1 pingat gangsa. Dan ini merupakan kali pertama e-sports dipertandingkan dalam Asian Games secara rasmi.
Dan kita melihat bahawa e-sports ni ada potensi yang besar untuk menyumbang kepada medal tally dengan izin bagi negara. Jadi soalan saya, apakah perancangan pihak kementerian untuk kita bangunkan potensi yang besar ini, sebab kita tak boleh tolak tepi kemungkinan bahawa satu hari nanti e-sports ni pun akan dipertandingkan dalam sukan Olimpik. Jadi mohon supaya YB Menteri jawab soalan. Terima kasih. YB Menteri dekat Hangzhou. YB Timbalan Menteri, maaf. Baik, dalam Sukan Asia Hangzhou 2023 yang berakhir semalam, kita telah membawa pulang 2 pingat menerusi e-sport, 1 pingat perak dan 1 pingat gangsa, masing-masing menerusi acara Arena of Valor dan juga Dota. Jadi terdahulu dalam Sukan SEA Kemboja 2023, Mei yang lepas, Malaysia juga turut bawa pulang 4 pingat, iaitu 2 pingat perak menerusi acara berpasukan campuran Attack Online 2, AK2 dan kategori lelaki Mobile Legends, serta 2 pingat gangsa menerusi kategori wanita Mobile Legends dan juga PUBG Mobile. Jadi Kementerian Belia dan Sukan kita sentiasa menyokong usaha untuk pembangunan bakat-bakat ini, dan sebab itu kita anjurkan banyak kejohanan-kejohanan tempatan termasuk Malaysia Esports League untuk kita congkil lebih ramai bakat dan memastikan sentiasa ada pertandingan supaya bakat-bakat mereka ini terus diasah. Liga-liga ini berlangsung di peringkat negeri dan juga seterusnya peringkat kebangsaan, dan akhirnya akan dipertandingkan juga beberapa acara lain termasuk PUBG Mobile, eFootball Mobile dan juga Mobile Legends. Tahun ini kita pastikan kita tampilkan 3 permainan bagi siri terbuka, antaranya Valorant, eFootball dan Counter-Strike. Jadi ini semua adalah satu platform yang kompetitif supaya kita dapat memastikan kita mampu identify bakat-bakat dan juga atlet-atlet yang boleh mewakili Malaysia dalam kejohanan-kejohanan antarabangsa, termasuk juga di masa akan datang mungkin seperti yang Bangi sebut di Olimpik, dan mungkin dapat bawa pulang pingat-pingat yang berprestij. Menerusi eSport Integrated ESI, kita akan terus mengadakan kerjasama bersama dengan penerbit permainan dan penganjur acara supaya penganjuran-penganjuran yang lebih profesional dapat dibawa ke Malaysia dan juga dapat meningkatkan lagi prestasi atlet-atlet kita dan juga memberi peluang pada lebih ramai pasukan dan juga bakat baru tempatan supaya mereka boleh menyelah dalam sektor ini. Terima kasih.